A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita tadabbur surah baru. Semalam kita dah mula surah baru dan dah habis malam juga. Jadi malam ni kita mula surah baru yang lain pula. Sebenarnya saya dan juga kawan-kawan terlepas pandang, sebenarnya surah Al-Ma'idah kita dah mula tadabbur di satu kelas sebelum PKP. Kemudian sampai ayat lebih kurang 54 terhenti. Tapi tahun lepas kita sambung balik surah Al-Ma'idah sampai habis, sampai Disember 2021. Tapi saya tak perasan mana surah Al-Ma'idah sebenarnya telah lengkap. Siapa yang perasan ni? Student yang perasan. Ada 2-3 orang student PM saya, dia kata, "Ustaz, surah Al-Ma'idah dah lengkap." Saya kata, ikut yang saya tahu belum. Ada 2-3 orang student yang salah seorangnya dia kerja kapal di Brunei, oil and gas. Dia kata, "Ustaz, saya download semua rakaman tadabbur surah Ustaz yang telah tadabbur lengkap untuk dia dengar atas kapal tu. Sebab bila naik kapal lama kan, bukan macam kapal terbang. Dan saya tahu mana-mana surah yang Ustaz belum tadabbur." Dia beritahu. Saya pun tak tahu surah yang belum tadabbur, tapi dia tahu. Sebab apa? Itu kesan tadabbur Al-Quran. Bila dah terkesan tu, dia akan bukan dengar yang kelas live je. Semua kelas-kelas yang lepas dia nak tahu apa yang Allah cakap, apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Dia nak buat. Sebab apa? Sebab satu nikmat yang paling besar dalam hidup manusia ialah bila kita kenal Allah, kita cinta Allah dan kita dapat mentaatinya, dan kita dapat menghindari daripada kemurkaan Allah. Itulah nikmat yang paling besar. Jadi dia download semua rakaman-rakaman yang dah tadabbur, dan dia tahu surah-surah yang belum tadabbur. Termasuklah surah Al-Anfal. Ada daripada maklumat dia, saya tahu surah yang belum kita tadabbur ada 14. Ada 13. Jadi kita telah tadabbur 101 ayat, satu surah. Kan, 101 surah. Dan ada lagi 2 orang pelajar yang dapat kesan surah Al-Ma'idah dah lengkap. Sebenarnya itu adalah kesan daripada tadabbur. Bila dia dengar satu ayat terkesan, dia akan korek semua. Sebab kata-kata Allah, mana boleh aku dengar, aku faham, aku baca tapi tak faham. Bila kita tak faham satu benda yang tak mustahil, kita akan langgar perintah Allah. Kita akan buat apa yang Allah murka bila kita tak faham apa yang Allah cakap dalam Quran. Sebab itulah semalam kita sebutkan pengertian takwa yang disebut oleh siapa? Syekh Al-Maraghi. Apa makna takwa? Takwa ialah kita berlindung daripada apa yang Allah murka dan azab Allah dengan cara melaksanakan
apa yang Allah suka, apa yang Allah redha, dan menjauhkan daripada apa yang Allah murka. Dan kata Syekh Al-Maraghi, tak mungkin kita dapat buat apa yang Allah redha dan kita jauhkan daripada apa yang Allah murka, tak mungkin, kecuali kita faham Al-Quran dan kita faham sunnah Nabi. Jadi mustahil orang tu dapat bertakwa kepada Allah tanpa dia memahami ayat-ayat Allah. Ramai orang tahu makna takwa, tapi ramai yang tak tahu syarak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah jadi malam ni kita mula surah yang kita belum tadabbur, iaitu surah Al-Anfal. Dan surah Al-Anfal termasuk daripada as-suwar at-tiwal, surah-surah yang panjang. Yang kesemuanya adalah 7, kan? Surah Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan yang ketujuh ialah Al-Anfal. Okey. Jadi surah Al-Anfal dinamakan surah Al-Anfal. Kenapa? Dan apa makna Al-Anfal? Al-Anfal daripada perkataan jamaah, kalau mufrad dia nafalun. Nafalun, nun fa lam. Dan nafalun daripada perkataan minan nafli. An-nafli. Apa makna an-nafli? An-nafli ialah az-ziyadatu 'alal wajib, yang lebih daripada yang wajib. An-naflu ialah az-ziyadatu 'alal wajib, yang lebih daripada yang wajib. Sebab itulah salat sunat. Salat sunat adalah setelah salat wajib. Dipanggil apa salat sunat? Nafilah. Nafilah. Daripada perkataan ni, Al-Anfal. Tapi maksud dalam ayat ni, An-Naflu ataupun jamaknya Al-Anfal ialah harta rampasan. Harta rampasan. Surah ni adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah iaitu yang turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan surah ni turun selepas peperangan Badar. Jadi harta rampasan yang mana ni? Harta rampasan dalam peperangan Badar. Dan peperangan Badar kita tahu berlaku pada tahun berapa hijrah? Berapa hijrah? Ha? 6? Bukan. Peperangan Badar adalah peperangan yang pertama berlaku dalam Islam, dan peperangan yang menunjukkan bermulanya era kekuatan Islam dan tertegaknya negara Islam yang pertama di dunia. Berlaku pada? Tak. Dua hijrah. 2 hijrah. Dan lepas berlaku peperangan Badar, berlaku lagi peperangan Uhud dan seterusnya sampai Nabi wafat. Maknanya 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi berdakwah siang dan malam. Malam pula Nabi bertahajud. Dimaki, dihina, ada sahabat diazab, diseksa, dan ada sebahagian mati, dibunuh. Kemudian bila berhijrah ke Mekah, ke Madinah, apa pula berlaku? Adakah Nabi berehat setelah sekian lama berdakwah di Mekah? Tak. Menambahkan lagi tanggungjawab, berperang lagi, dan musuh pun semakin bertambah sampai Nabi wafat. Itulah peranan orang yang beriman. Tidak ada waktu untuk berehat. Fa iza faragta fansab. Bila kamu selesai satu kerja, maka berkeras, berpenat lagi buat kerja yang lain. Okey, jadi surah Al-Anfal surah Madaniyah, dan turun selepas surah Al-Baqarah. Turun selepas surah Al-Baqarah. Ayatnya ialah 75 ayat. Ayatnya 75.
Kalau ikut Syekh Al-Maraghi, surah Al-Anfal surah Madaniyah kecuali ayat 30 hingga 36 Makkiyah. Kalau ikut Syekh Al-Maraghi, surah Al-Anfal surah Madaniyah semuanya kecuali ayat 30 sampai 36. Tapi saya lebih condong kepada pendapat Syekh Shalih Utsaimin. Dia kata sebenar kadang-kadang kita baca dalam tafsir surah ni Makkiyah, tapi 2-3 ayat Madaniyah. Surah ni Madaniyah, ada 5 ayat Makkiyah. Sebenarnya itu tak ada dalil. Kalau Makkiyah, mana Makkiyah semua. Okey? Dan surah ni kalau ikut susunan dia selepas surah Al-A'raf. Dan Al-A'raf ni kita sedang tadabbur kan? Ingat ke? Ingat tak? Kita tadabbur hari apa? Hari Isnin. Pukul berapa? 10 malam ke 10 pagi? 10 pagi. Depan ada kosong lagi. 10 pagi kan? 10.30 pagi. Yang tengok pukul 10 ni bukan kelas saya tu. Kelas saya 10.30. Hari Jumaat pukul 10. Okey. Kita sampai ayat ke berapa surah Al-A'raf? 1. Kita sampai ayat 131. Kan? Okey, perasan tak? Cerita dalam surah Al-A'raf cerita apa secara umum? Apa dia? Kisah? Betul. Surah Al-A'raf kisah para nabi dan kaumnya. Kemudian datang pula surah Al-Anfal selepas surah Al-A'raf, kisah Nabi Muhammad dan kaumnya. Faham? Surah Al-A'raf kisah kebanyakan para nabi dengan kaum mereka. Kemudian itu umum. Bila masuk surah Al-A'raf, Allah khususkan surah ni lebih kepada kisah Nabi Muhammad SAW dan kaumnya. Ayat pertama lagi ni, kisah Nabi dengan para sahabat. Okey, sebab turun sebab nuzul surah Al-Anfal. Ada beberapa sebab lah, tapi saya baca satu je. Satu hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, lama kana yaumu Badar qutila akhi Umair. Pada hari peperangan Badar, qutila, dibunuh, akhi, saudaraku Umair. Umair bin Abi Waqqas. Kita tahu kisah Umair. Umair ni adik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tahu kisah dia? Saya pernah pergi tempat peperangan Badar ni. Dia ke jalan lama daripada Madinah ke Mekah. Betul ke orang Madinah? Betul? Betul Usama? Yang kerjanya penghulu Madinah. Jadi antara yang mati syahid tu lebih kurang 13-14 orang. Ada tertulis nama Umair bin Abi Waqqas. Kisah dia bila nak berlaku peperangan ni, Nabi kata Nabi isytiharkan perang. Jadi antara yang Nabi buat apa dah? Nabi keluarkan budak-budak yang belum cukup umur. Sebab bila Nabi isytiharkan perang, sahabat-sahabat termasuklah yang masih bawah umur berebut nak pergi. Antaranya Abdullah bin Umar, Rafi' bin Khudaij, Usama bin Zaid. Nabi tak benarkan. Sebab apa? Bawah umur. Kita ada tak budak bawah umur berebut nak pergi tadabbur? Tadabbur je lah, tak payah berperang lah. Tak ada kan? Oh, ada Khalif ni. Dia seorang je tak berebut lah kalau seorangnya. Kemudian Umair ini, dia menyusup masuk
dalam barisan tentera Islam. Bila abang dia nampak, abang dia tanya, kenapa kamu menyusup masuk dalam barisan tentera Islam? Dia kata, aku menyusup secara sembunyi sebab aku takut dilihat oleh Rasulullah SAW. Sebab apa? Bila Nabi nampak je, Nabi kata, keluar balik rumah. Sebab kamu belum cukup umur. Tak wajib bagi kanak-kanak yang belum cukup umur. Tapi dia nak pergi juga. Dan ditakdirkan Nabi perasan, Nabi nampak dia. Nabi pun cakap pada Umair, keluar balik rumah. PMR pun boleh ambil lagi kan? Tapi Umair ini bila tak dibenarkan, dia menangis. Budak lebih kurang umur 13-14. Menangis sebab apa ni? Tak dibenarkan main game ke ataupun berperang? Berperang. Kenapa dia menangis? Umur masih muda, kehidupan masih panjang, kahwin pun belum lagi kan? Kenapa dia menangis? Nabi tak bagi pergi berperang yang risikonya ialah mati. Bila Nabi tak bagi, dia menangis. Dia menangis, dia rayu, ya Rasulullah, bagi aku mati syahid. Sebab apa? Dalam kepala dia tak ada buat Al-Quran daripada mula lagi, kehidupan akhirat adalah khairun wa abqa, kehidupan yang lebih baik dan kekal. Tiba-tiba ada peluang depan mata nak pergi ke tempat yang jauh lebih baik dan kekal. Kenapa kau nak lepaskan? Faham? Kita kalau ada peluang, ini rumah setinggal, ini rumah banglo, ada peluang depan kita. Kita nak lepas ke ataupun merebut sekarang? Kalau rumah, ini kancil, ini BM, orang bagi peluang, nak pilih yang mana? BM. Betul kan? Tapi kalau saya kata, ini pergi bercuti, ini pergi berdakwah, nak rebut yang mana? Cakaplah betul. Allah tahu dalam hati anda semua. Tengok Nabi terapkan Al-Quran dalam kepala sahabat sehingga mereka sanggup korbankan apa saja untuk agama. Tapi mereka terlepas dunia dapat yang jauh lebih baik daripada dunia. Keyakinan. Jadi dia menangis, dia merayu. Nabi ni jenis apa? Raqiqul qalbi, hati yang lembut, sensitif. Nabi tengok budak pula menangis kan, Nabi benar. Dan akhirnya Umair bin Abi Waqqas mati syahid. Ini sebab turun ayat ni. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dalam peperangan Badar, kutila akhi Umair, adik aku telah terbunuh. Wa qataltu Sa'id bin Al-As, dan aku telah membunuh Sa'id bin Al-As. Katanya yang membunuh adik dia ialah Sa'id bin Al-As, orang kafir. Bila Sa'id bin Al-As mati, fa akhadtu sayfahu, aku pun ambil pedangnya. Pedangnya ada nilai lah, mahal. Pedang tu dikira apa? Harta rampasan. Dan harta rampasan ni, boleh tak kita ambil harta rampasan macam tu je? Tak boleh. Hukumnya dosa besar. Maka ada satu hadis, Allah tidak akan terima solat orang yang mengambil harta rampasan. Allah tak terima solat. Tapi kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas ambil? Dia bunuh Sa'id bin Al-As, kemudian fa'akhaztu syai', aku pun ambil pedang. Kemudian fa'ataitu Nabi, aku pun datang pada Nabi. Dia kata, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, adik aku dah mati dibunuh dan aku dah bunuh Sa'id bin Al-As, maka bagilah pedang ni pada aku. Dia minta lah. Nabi kata tak boleh. Pedang ni bukan untuk aku dan bukan untuk engkau. Pergi letak balik tempat yang dikumpulkan harta rampasan. Kemudian kata Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, faraja'tu wa bima la ya'lamu illallah. Aku pun balik, hantar pedang tu balik, dan hatiku Tuhan saja yang tahu. Sebab apa? Sedih, adik dah mati, kemudian pedang tak dapat. Kemudian dalam riwayat lain dia kata dia ulang 3 kali jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, bagilah pedang ni pada aku. Nabi kata tak boleh. Pergi letak balik. Kali ketiga dia minta, ya Rasulullah, bagilah pedang ni pada aku. Rasulullah kata tak boleh. Pergi letak balik. Sebab apa tak boleh? Sebab apa Nabi tak bagi? Dia pergi berperang, dia ada hak tak? Tak, dia pergi berperang. Nabi kata siapa yang membunuh, dia akan dapat sekian-sekian. Siapa yang menawan tawanan daripada musuh, dia akan dapat sekian-sekian.
Tiba-tiba dia minta, Nabi tak bagi. Tahu sebab apa? Ha? Apa dah? Kuat sikit. Harta rampasan perang milik Allah. Mana tu? Subhanallah. Ini peperangan yang pertama. Undang-undang peraturan pembahagian harta rampasan belum ada. Nabi tak bagi sebab Nabi pun tak tahu nak bagi macam mana. Lepas tu kata Sa'd bin Abi Waqqas, lepas tu turun ayat ni, yas'alunaka 'anil anfal, ayat pertama surah Al-Anfal. Lepas turun je Nabi panggil Sa'd bin Abi Waqqas, okey, pedang ni untuk kamu. Nabi bagi. Sebab apa dalam surah Al-Anfal Nabi kata harta rampasan 1/5 untuk Allah dan Rasul. Nabi kata ini hak aku dan aku bagi pada kamu. Boleh faham? Jadi kata Sa'd bin Abi Waqqas, lepas aku minta pada Nabi, Nabi tak bagi, tak berapa lama turun ayat ni. Dan Nabi bagi pada aku. Okey. Kadang-kadang kita tengok kan, kenapa? Ada satu riwayat lagi, golongan yang dewasa lah, golongan pencen yang ikut perang ni, dengan golongan muda bertelagah. Semua nak harta rampasan. Kenapa? Sebab orang muhajirin ni orang miskin. Miskin. Ada yang duduk di masjid kan, tak ada rumah, tak ada apa. Dan Ansar pun sebahagian besar pun miskin. Jadi bila mereka miskin, pergi berjihad, ada harta rampasan, mereka ingin memiliki harta tu. Dari segi fitrah tak salah. Tak salah. Okey. Okey, sekarang kita tadabbur ayat. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka, mereka bertanya engkau. Mereka ni siapa? Sahabat. Dan saya dah sebutkan sebelum ni, ada beberapa ayat yang ada perkataan yas'alunaka dalam Al-Quran. Saya pernah sebut, siapa ingat? 12 lebih. Okey, pengajarannya apa dia ni? Perkataan yas'alunaka. Apa pengajaran untuk kita? Apa? Apa dia? Dia sahabat dengan kita, mana lebih hebat? Sahabat dengan guru kita, mana lebih hebat? Tapi sehebat sahabat, bila ada masalah, mereka tak tidur dan tunggu mimpi. Dia bertanya Rasulullah. Jadi Allah nak ajar, walaupun kamu sahabat generasi terbaik, tapi wajib kamu bertanya Rasulullah apabila ada masalah. Yang kita baca surah An-Nisa ayat 65 kan. Allah kata fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhan engkau, kata Allah, Allah bersumpah, kamu semua tak beriman sehinggalah apabila kamu ada masalah, kamu rujuk kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, summa la yajidu fi anfusihim haraja. Lepas kamu rujuk pada Rasulullah dan Rasulullah putuskan, dalam hati kamu tidak ada rasa tidak puas hati. Kadang-kadang terima sunnah Nabi tapi hati rasa macam tak puas je. Sebab apa? Tak sama dengan orang ramai. Yang ketiga, wa yusallimu taslima. Okey. Jadi sahabat nak cinta Allah, maka dia nak ikut Rasulullah. Lepas tu bila ada masalah, mereka bertanya Rasulullah SAW. Sekarang Rasulullah dah tak ada. Kita nak tanya siapa? Rasulullah dah tak ada.
Sahabat boleh direct tanya Rasulullah. Kita nak tanya siapa? Fasalu ala zikri in kuntum. Tanyalah orang yang pakar dalam bidang tu. Pakar dalam bidang Al-Quran, pakar dalam bidang hadis. Okey, mereka bertanya engkau anil anfal, tentang harta anfal, harta rampasan. Dia dalam Quran kadang-kadang disebut al-anfal, kadang-kadang disebut al-ghanaim ataupun al-ghanimah. Dua-dua ni makna yang seerti. Sebab itulah Allah jawab ni dalam ayat 41, innama ghanimtum. Allah guna perkataan ghanimtum. Makna anfal dengan ghanimah ataupun ghanaim makna dia seerti. Ada satu lagi perkataan dalam Quran yang bermakna harta rampasan, iaitu al-fai'u. Al-fai'u. Wa ma afa Allahu. Surah apa ni? Surah apa? Tak. Wa ma afa Allahu. Surah Al-Hasyr. Cuba buka surah 7. Surah Al-Hasyr ayat 7. Ayat 6. 6 dan 7 kan? Cuba baca. Min khailin. Okey. 6 dan 7. Dua-dua ni cerita al-fai'u. Okey. Wa ma afa, ini afa. Afa ni kalau masdar dia al-fai'u. Dia terjemah apa? Harta rampasan kan? Jadi apa beza dengan al-anfal ataupun al-ghanaim? Beza dia, kalau al-anfal ataupun al-ghanimah, harta rampasan yang hasil berlaku peperangan. Dan berlaku peperangan, tentera kafir kalah, dapat harta rampasan. Adapun al-fai'u, harta rampasan tanpa berlaku peperangan. Jadi pembahagian antara dua ni berbeza. Kalau al-anfal ataupun al-ghanaim, pembahagiannya tentera Islam ada hak untuk dapat. Sebab apa? Berlaku peperangan, ada yang cedera dan sebagainya. Tapi kalau al-fai'u, tentera Islam tak ada hak. Terserah pada Rasul nak bagi pada siapa yang layak. Kenapa tentera Islam tak layak? Sebab tak berlaku peperangan, tak ada cedera, tak ada kematian. Jelas tak? Jadi al-fai'u, harta rampasan tanpa berlaku peperangan. Al-anfal, harta rampasan yang berlaku peperangan. Okey. Mereka bertanya engkau tentang harta rampasan. Qul, katakanlah. Sekarang sahabat bertanya Rasulullah. Tapi bila sahabat bertanya Rasulullah, Rasulullah terus jawab daripada pandangan dia ataupun dia tunggu wahyu turun. Mana tahu? Siapa yang suruh Nabi jawab dia? Qul, siapa yang perintah? Mana jawapan tu daripada siapa? Pengajar untuk kita? Sahabat Rasulullah pun dia tak ijtihad. Dia tunggu wahyu. Bila turun qul, baru dia beritahu sahabat. Boleh? Kalau Rasulullah berijtihad, boleh tak? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Ada pernah tak Nabi berijtihad kemudian salah? Ada. Tapi bila Nabi berijtihad dan salah, turun wahyu membetulkan. Turun wahyu membetulkan. Okey. Katakanlah harta rampasan itu lillah, milik Allah.
war rasul, dan rasul. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Kepada Allah. Okey. Bertakwalah kepada Allah, kemudian wa aslihu, dan islah. Apa makna islah? Perbaiki, perelokkan, damaikan. Damaikan zata bainikum. Bain makna hubungan. Makna baiki, damaikan hubungan antara kamu. Mana bila Allah perintah baiki, ada masalah tak hubungan sahabat? Ada. Dalam peperangan Badar. Tu golongan tua dengan golongan muda bertengkar, berselisih tentang harta rampasan. Okey. Jadi mereka bertanya tentang harta rampasan. Allah suruh Nabi jawab apa? Harta rampasan milik Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Itu hak Allah dan Rasul. Allah dan Rasul akan tentukan. Allah tak bagi tahu cara pembahagian harta. Yang sahabat tanya ni, sebenarnya sahabat nak tahu apa? Kami dapat apa? Kan? Kami dapat apa? Tapi Allah tak jawab dalam ayat ini. Allah akan jawab dalam ayat 41. Cuba tengok sekejap ayat 41. Tak, surah sama? Surah sama. Ada? An-nama ghanimtum kan? Allah guna perkataan ghanimtum pula. Bukan anfal dah. Betul? Allah sebut tak cara pembahagian? Kan? Sebut kan? Subhanallah. Nanti kita akan sampai ayat tu, kita akan huraikan. Kita balik pada ayat kita. Dah sekejap je nak nombor kita. Sebab ayat ni kalau dah tadabbur ni, kita lompat lah ni. Ni 41 lah. Okey. Wa ati Allah, dan taatlah kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, in kuntum, jika ataupun sekiranya adalah kamu orang-orang yang beriman. Okey, di hujung ayat ni macam ada masalah. Allah kata apa? Ta'ala pada Allah dan Rasul, sekiranya kamu sahabat ni beriman ke tak? Beriman kan? Jadi ayat ni macam ta'ala pada Allah dan Rasul, sekiranya kamu beriman. Macam ada juga sahabat yang tak beriman. Jadi ulama ahli tafsir mengatakan in di sini bukan makna sekira. Makna dia ialah is. Iaitu ta'ala pada Allah dan Rasul sesuai dengan kedudukan kamu sebagai orang yang beriman. Sahabat memang beriman. Sebab kalau kita terjemah in sekiranya macam ada sahabat yang tak beriman. Okey. Pengajaran daripada ayat ni, sahabat bertanya tentang cara pembahagian harta rampasan. Allah tak jawab. Allah jawab ayat berapa tadi? 41. Satu, Allah tak jawab. Yang kedua, Allah bagi tahu tentang apa? Satu, harta rampasan hak Allah. Yang kedua, bertakwalah pada Allah. Maknanya, yang paling penting, kamu bertakwa ke kamu dapat harta rampasan? Faham tak? Allah dahulukan apa yang penting. Kalau Allah bagi harta rampasan, cara pembahagian, Allah dah jawab ayat pertama, tapi mereka tak ada takwa, ada masalah tak? Harta rampasan akan jadi musibah. Boleh faham?
Tengok Quran merawat penyakit sahabat. Harta rampasan kemudian. Sebab harta rampasan dunia itu sementara. Yang kamu nak bawa ke akhirat apa dah? Taqwa. Satu. Yang kedua, wa aslihu perbaiki hubungan antara kamu. Kalau aku bagi harta rampasan, kamu bergaduh, apa akan jadi? Sebelum dapat bergaduh, selepas dapat lagi bergaduh. Mana antara perbaiki hubungan ataupun satukan yang bergaduh dengan dapat harta, yang mana lebih utama? Betul. Kalau ada harta untuk kita semualah dan kita bergaduh, kita nak bagi harta dulu ataupun nak bersatu dulu baru bagi harta? Betul ke? Semua cakap cantik je. Sebab itulah kenapa Allah sebut perbaiki hubungan. Jangan bergaduh, jangan ada perselisihan, jangan ada perpecahan. Kenapa? Ini antara penyebab utama umat Islam lemah. Umat Islam sangat mudah diperkotak-katikkan. Apa dalil? Kita pernah dengar satu hari Nabi tinggal solat berjemaah. Nabi beritahu kita solat jemaah wajib kan? Bahkan Nabi nak bakar rumah siapa yang? Maknanya solat jemaah tu sangat-sangat penting, sangat-sangat wajib. Tetapi ada satu masa Nabi tinggal solat jemaah, Nabi suruh Abu Bakar jadi imam, dan Nabi pergi ke Bani Auf. Untuk apa? Bani Auf sedang bergaduh. Nabi pergi selesai pergaduhan sampai Nabi tinggal dulu solat jemaah. Itu menunjukkan apa? Pentingnya bersatu. Bahkan Nabi kata haram bercakap bohong. Tapi ada satu tempat yang harus bercakap bohong. Bila? Islahu zatal bain. Boleh cakap bohong. Kenapa? Sebab nak buat benda yang masalahnya lagi sah. Boleh faham tak? Pengajaran untuk kita apa dia? Jangan bergaduh. Tapi kalau kita cakap pada orang bergaduh, jangan bergaduh, dia kata apa? Kita memang kena bergaduh. Sekarang ramai tak yang sama-sama Islam, yang sama-sama berilmu, yang sama-sama ustaz bergaduh? Ramai kan? Sebab apa tu? Sebab apa? Kadang-kadang bergaduh sebab apa? Seorang setuju saf jarak, seorang tak setuju. Bergaduh pasal dua-dua tak pergi pun. Nabi tinggal solat jemaah sebab apa? Nak selesaikan pergaduhan. Kita bergaduh sebab sah jarak ke tak? Jarak ke tak? Betul? Nampak tak kita masuk perangkap musuh? Berapa banyak kita semakin ada isu, semakin, dan kita biarkan. Cuba bayangkan macam mana Nabi bila sahabat tanya harta rampasan, Allah tak jawab. Selesai masalah pergaduhan dulu. Harta rampasan kecil je. Dan pasal solat Jumaat pun Nabi tinggal dulu solat Jumaat sebab apa? Nak selesai benda yang lebih besar daripada solat berjemaah. Punca kelemahan umat Islam ialah bergaduh tak habis-habis. Betul kan? Salafi, Asy'ari, Sunnah, Khalaf, betul tak? Okey. Jadi jangan masuk perangkap musuh. Kemudian ati Allah. Sebelum Allah bagi tahu cara pembahagian harta rampasan, Allah bagi tahu yang paling penting bukan harta. Taat pada Allah dan taat pada Rasul. Sebab apa? Ini bukti kamu beriman. Kalau kamu taat pada Allah dan Rasul dan kamu beriman, masa tu bagi harta rampasan macam mana pun, kalau kamu tak puas hati, tak ada masalah. Sebab apa? Kamu dah faham yang utama wajib taat pada Allah dan Rasul. Tapi kalau prinsip taat pada Allah dan Rasul nombor 3, tiba-tiba diberi harta rampasan, apa jadi? Mesti ada yang tak puas hati.
kenapa dia dapat pedang yang baru, aku dapat pedang yang dah sumbingkan? Mesti dia tak puas hati. Boleh faham? Dan kita dah belajar dalam surah apa yang sahabat kalah dalam peperangan Uhud. Surah apa tu? Surah apa? Ali Imran. Apa punca sahabat kalah? Sebab tidak ada ni, tidak ada taat pada Allah. Puncanya apa? Harta rampasan lah. Jadi seolah mereka bila nampak harta dunia, taat pada Allah dan Rasul nombor berapa dah? Oh, itulah punca kelemahan umat Islam. Okey. Kita pergi pada ayat kedua. Kemudian Allah sebut ciri-ciri orang beriman. Jangan duk sibuk pasal harta. Sifat orang beriman tak ada pun pada diri kamu. Harta banyak, akaun ada 5, kad kredit ada 10. Sifat orang beriman satu pun tak ada. Okey. Pertama, innama. Allah kata apa? Sesungguhnya. Ada ma ni, lain. Kalau inna saja, sesungguhnya. Kalau tambah ma, innama, makna dia berubah. Inna Muhammadan, apa dia? Tak, Muhammad lain ni. Inna Muhammadan muhandisun. Apa makna dia? Sesungguhnya Muhammad adalah seorang engineer. Tapi ada kemungkinan tak Muhammad tu juga kerja yang lain daripada engineer? Ada, mungkin. Cuma saya tambah inna, saya nak tegaskan. Ada orang tak percaya, betul ke Muhammad ni engineer? Saya pun guna inna. Tapi kalau saya kata innama Muhammadun muhandisun, apa makna dia? Sesungguhnya hanyalah Muhammad seorang. Mungkin tak Muhammad juga kerja yang lain? Tak. Mana tahu? Innama. Dia panggil apa dalam bahasa Arab? Adatul hasri. Hasri ni makna dengan ada ma ni dia membataskan sifat Muhammad tu. Hanya engineer aja. Boleh faham? Okey, sekarang ayat ni Allah guna apa? Inna ke innama? Makna apa ni? Allah nak membataskan sifat orang beriman hanya yang Allah sebut sahaja. Kalau tak ada, imannya tak lengkap ataupun belum beriman. Okey. Sesungguhnya hanyalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Ialah allazi, orang-orang yang iza, apabila, kalau orang tanya kita dah belajar lama kan, orang tanya kita lah, apa ciri-ciri orang beriman, apa sifat orang beriman, sebelum kita ada buat ayat ni, siapa boleh jawab? Tak pada perintah Allah dan Rasul. Tak sama dengan ayat ni. Semua mendakwa dia taat pada Allah dan Rasul, betul tak? Tanyalah orang beriman, kamu taat kepada Allah? Yalah. Sebab tu saya masuk Islam. Taat kepada Rasul, ya. Semua mendakwa taat pada Allah dan Rasul, tapi ada tanda yang sebenarnya dia tak beriman kepada Allah. Kalau tak ada, dia tak beriman. Apa dia? Iza zakir Allah. Apabila disebut Allah. Allah ni nama Allah ataupun apa berlaku? Bila disebut nama Allah, bila disebut zikir yang ada nama Allah, subhanallah ke, alhamdulillah ke, bila disebut azan ke, apa sifat orang beriman? Wajilat. Apa makna wajilat?
Gementar ataupun takut. Gementar ataupun takut. Wajilah ni sebenarnya makna dia khaufun. Cuba buka surah Al-Hijr. Kita tak tahu apa makna wajilat sebenarnya. Surah Al-Hijr ayat berapa dah? Hmm? 52. Ayat 52. Okey. Cuba tengok. Izdakhalu, ingatlah ketika mana dakhalu. Mereka masuk alaihi ke atasnya. Mereka ni siapa ni? Ini kisah Ibrahim alaihissalam. Malaikat datang dan malaikat tu berupa manusia. Jadi bila malaikat yang berupa manusia masuk kepada Ibrahim, faqalu, maka mereka berkata salaman, salam sejahtera. Qal, Ibrahim pun berkata, inna, sesungguhnya kami minkum terhadap kamu wajilun. Wajilun daripada perkataan tadi, wajilat qulubuhum. Diterjemah apa tu? Takut. Ibrahim kata, kami ni rasa takutlah pada kamu. Kenapa Ibrahim takut? Dia kan Nabi. Kenapa Nabi takut pada? Kenapa Nabi takut? Sebab yang datang rumah dia orang yang tak pernah dia. Kita kalau orang tak pernah kita tengok, muka tak pernah jumpa pun, tiba-tiba datang masuk rumah kita, relax tak? Oh, banyak persoalan. Jadi Ibrahim ni manusia, ada rasa tu kan. Maka bila malaikat nampak Ibrahim dah rasa takut, malaikat kata apa? Qalu, mereka berkata, la taujal. Taujal daripada wajilah. Jangan takut. Inna, sesungguhnya kami nubasyuruka. Kami datang ni nak memberi khabar gembira kepada engkau. Apa berita gembira? Bi ghulamin alim. Jadi sebenarnya berita gembira untuk mak bapak apa dia? Naik pangkat ke? Apa dia? Dapat anak yang comel ke ataupun dapat apa? Tengok sifat ni, ghulamin alim. Bila anak tu berilmu, insya-Allah dia bertakwa pada Allah. Jadi berita paling gembira pada mak bapak ialah anaknya berilmu, bertakwa. Itu patut digembirakan. Qurrata a'yun. Okey. Balik pada ayat. Okey, sifat pertama orang beriman bila disebut nama Allah. Allah sebut tak? Siapa yang sebut? Tengok bahasa Al-Quran. Bila disebut, kalau kita belajar bahasa Arab, zukirani dipanggil mabni lil majhul. Iaitu tak tahu siapa yang sebut. Kenapa Allah kata disebut? Allah tak kata bila Nabi yang sebut, ataupun bila ulama yang sebut, ataupun ustaz yang sebut. Allah tak sebut siapa yang menyebut. Kenapa? Pengajarannya apa? Orang beriman, dia tak penting siapa yang sebut. Yang penting apa dia? Apa yang dia sebut tu. Kalau kita tengok, dengar orang sebut Allah, kita tengok siapa yang kata tu. Oh, dia ni saya tak rasa apa-apalah. Siapa yang bermasalah? Orang yang mendengar tu. Jadi kalau budak kecil pun sebut nama Allah, sifat orang beriman, takut. Kita tengah bersembang, lepas tu dengar azan. Anak kita umur 10 tahun, dia kata, "Abah, azan." Kita buat tak tahu. Siapa lebih baik? Anak kita ke kita? Anak kita kan? Tahu tak apa? Wajilat qulubuhum. Gementar hati-hati mereka. Satu. Dia gementar ni termasuklah kadang-kadang sampai tahap menangis.
Sebab dengan perkataan Allah kan, kita kalau kita duduk bersembang, tiba-tiba orang kata ular, gemetar tak? Gemetar tak? Ke relax je? Ni ular ni, bukan Allah ni, ular. Gemetar tak? Gemetar kan? Okey, pasal apa gemetar? Ular tu mencipta 7 lapis langit ke? Tak. Ular tu bagi rezeki ke? Tak. Habis kenapa gemetar? Ha? Ular tu bahaya, tapi kalau Allah tak izin, dia boleh tak memudaratkan kita? Tak. Sebab tu Musa bila campak tongkat tu bertukar jadi, dan ular tu bahaya tak pada Musa? Tak. Jadi kenapa bila sebut ular kita gemetar? Bukan setakat gemetar, terus bangun kan. Masa mengompak tu on the spot berhenti kan. Tapi tengah-tengah mengompak tu dengan azan, ada tak kita terkejut dan berhenti mengompak? Ataupun sikit lagi? Jadi soalannya, kenapa bila sebut ular kita takut, gemetar? Bila sebut nama Allah, takutlah pada Allah. Kadang-kadang tak ada perasaan. Ha? Belum? Yang ular pula beriman. Pasal apa dengan ular kita beriman? Sebenarnya ular dengan Tuhan mana lebih bahaya? Mana lebih berkuasa? Ular dengan Tuhan? Ha? Kenapa Tuhan lebih berkuasa? Sebab ular makhluk. Allah pencipta kepada ular. Logiknya, kalau ular yang dicipta oleh Allah, kita dah rasa gemetar, kepada pencipta ular lagi. Tapi kenapa? Sebut pencipta ular, relax, tenang je. Alah, lambat lagi. Bila sebut ular je, terus bangun, melompat. Kenapa? Ha? Nampak apa? Tak, kawan kita cakap ular, kita tak nampak lagi. Dia sebut baru. Ular kan? Kita tak nampak lagi. Kadang-kadang kawan kita mungkin bergurau. Betul tak? Ular tak ada pun. Okey, saya bagi analogi yang lain. Bila kita duduk bersembang, tiba-tiba kawan kita sebut ular. Kita tenang je, sambung mengumpat apa semua. Kita ada masalah tak? Apa dia masalah kita? Kita tak rasa gemetar, tak rasa apa-apa. Walaupun dia sebut berkali-kali. Kita tak rasa apa-apa. Kita ada masalah tak? Okey, apa masalahnya? Satu, kita tak kenal ular. Kita tak kenal ular, tak tahu ular tu berbisa ke tak. Yang kedua, telinga kita memang pekak. Okey, bila disebut nama Allah, kita tak rasa gemetar, apa puncanya? Tak kenal Allah. Ataupun telinga kita memang pekak. Kan Allah kata sumun bukumun. Boleh sambung ayat tu. Sumun bukumun. Saya tak tahu apa kelebihan hafalan tadi. Apa kelebihan khasiat saya tak tahu. Sumun bukumun umyum fahum la yarji'un satu, la yaqilu satu. Kan? Bila kita disebut nama Allah tak gemetar, sama ada kita tak kenal Tuhan ataupun telinga kita memang pekak. Sebab tu Allah kata innamal mu'minun sahaja. Kalau tak rasa apa-apa, kenapa? Oh, kena keluar dulu. Ni. Kotak mana ni? Oh, ni. Oh, ni. Canggih sangat sampai tak jumpa. Subhanallah. Jadi kemuncak orang beriman bukan setakat gemetar menangis. Cuba buka surah Al-Ma'idah ayat 83. Surah Al-Ma'idah ayat 83. Okey. Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza. Cuba kita sama-sama terjemah. Wa iza dan apabila sami'u, mereka mendengar.
Mereka ni siapa? Tak, ayat ni ada dua pendapat. Pertama, Najasyi. Najasyi masa tu Nasrani, belum beriman. Dia dengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah, iaitu Al-Quran. Maka apa berlaku pada Najasyi? Yang baca Quran masa itu ialah Ja'far bin Abi Talib, ketua rombongan yang berhijrah ke Habsyah. Jadi bila Ja'far bin Abi Talib baca ayat ni, tara, ini kesan dia. Tara, engkau melihat a'yunahum, mata-mata mereka tafidu. Tafidu apa mana? Kalau faidah ni banjir besar. Maknanya bukan menangis sikit, air mata dia melimpah. Tafidu, mata mereka melimpah, minad dam'i, daripada air mata. Sebab apa ni? Kenapa menangis walaupun asalnya dia tak beriman? Pendapat kedua mengatakan ayat ini turun pasal kisah rombongan Nasrani daripada Najran yang datang jumpa Rasulullah. Ada sebahagian mereka bila dengar ayat Quran, inilah reaksi mereka, iaitu mata mereka menangis. Sebab apa? Mimma arafu minal haqq. Sebab dia kata ayat Quran ni memang betul-betul benar, memang daripada Allah. Mana punca dia menangis? Sebab apa? Dia faham Al-Quran, dia kenal Tuhan. Kalau faham, kalau kenal, automatik boleh menangis. Sebab tu Nabi mudah tak menangis. Setiap malam Nabi solat, biasanya Nabi menangis. Orang kita pelajar suka tanya saya, Ustaz, sah tak solat kalau kita menangis? Soalan tu menunjukkan apa? Masyarakat kita ni menangis tu macam membatalkan solat. Sebab apa? Sebab dia jahil. Sebenarnya soalan sepatut ditukar. Ustaz, saya solat 50 tahun tak pernah menangis. Ada masalah ke saya? Memang masalah besar. Macam mana kamu banyak dosa, amalan pun tak banyak, bila menghadap Allah tak rasa langsung bersalah? Ada masalah tak? Ada masalah. Nabi menghadap Allah tak ada dosa dan amalan Nabi hebat, tapi Nabi menangis. Kita memang ada masalah kalau tak menangis. Yang ini kali pertama dengar terus menangis sebab mimma arafu minal haq. Lepas tu apa kata mereka? Yaquluna, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami beriman kepada Engkau sekarang juga. Tengok ayat pertama masuk dalam hati, terus mengubah manusia. Faktubna, maka catatlah kami ma'asyahidin, bersama orang-orang yang, maksud apa tu ma'asyahidin? Bukan syahid yang bersaksi. Apa maksud bersaksi tu? Umat Nabi Muhammad, kelebihan umat Nabi Muhammad ialah akan menjadi saksi kepada umat-umat dahulu. Makna kalau orang ni menjadi saksi kepada umat dahulu, confirm dia umat Nabi Muhammad dan confirm dia orang beriman. Sebab hanya umat Nabi Muhammad sahaja yang beriman akan menjadi saksi kepada umat-umat yang terdahulu. Okey. Yalah, mestilah. Nak jadi saksi macam mana kalau Quran pun dia tak faham, sunnah Nabi tak ikut. Okey. Sifat pertama, hatinya gemetar. Yang kedua, wa iza tuliyat, dan apabila dibaca. Tengok bahasa Al-Quran, dibaca. Allah tak sebut siapa baca. Tak penting siapa baca, yang penting yang dibaca ialah ke atas mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya, zadathum, bertambah kepada mereka iman. Okey, tanda kedua, ciri-ciri orang beriman. Bila dibaca ayat Allah, apa berlaku? Iman bertambah. Di sini menunjukkan iman tu ada yazidu wa yanqus, naik dan turun. Bila turun? Bila iman lemah?
Bila banyak dosa dan bila tak baca ataupun tak faham Al-Quran. Sebab bila pula iman naik? Bila baca Al-Quran ataupun bila dia mendengar Al-Quran. Dalam keadaan dia faham, imannya akan bertambah. Ustaz, saya memang dah baca setiap hari 5 page, tapi tak naik-naik iman saya. Apa masalah? Quran ada masalah ke saya ada masalah? Ada yang hafal Quran kan, ulang berkali-kali, berjam-jam, tapi tak, iman tak meningkat. Macam itulah perangai dia. Huwa-huwa. Tahu huwa-huwa? Dia macam itulah. Sebelum hafal Quran dengan selepas hafal 30 juzuk, sama, tak ada perubahan. Kadang-kadang baca Quran pun sambil gelap, sambil bermain, sambil bergurau, macam langsung tak hormat kepada Al-Quran. Okey, iman bertambah. Cuba buka surah Al-Hajj ayat 34. Saya tak bagi tu. Al-Hajj ayat 34 dan 35. Yang hujana wa basyiri al-mukhbitin. Betul? Betul. Jadi saya nak ujung ayat 34 dan ayat 35. Okey. Kita ambil yang hujung. Wa basyiri al-mukhbitin. Cuba terjemah. Basyir. Apa makna basyir? Allah perintah pada Nabi, berilah berita gembira. Tapi berita gembira ni bukan untuk semua orang. Kepada siapa? Al-mukhbitin. Mukhbitin makna orang yang sentiasa tunduk pada perintah Allah. Mungkin dia miskin, dia mungkin orang kampung, tapi dia tunduk pada perintah Allah, dia layak untuk dapat berita gembira. Dan apa sifat al-mukhbitin? Allazina, orang yang apabila dia sebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Jadi kalau kita baca Al-Quran, rasa takut, rasa gerun dan menangis, gembiralah dengan berita ni. Tapi kalau kita baca Quran tak rasa apa-apa kan, keras dia, lepas tu mengantuk pula, bersedihlah. Sebab hati kamu ada masalah. Hati kamu keras. Ulama kata bila kita baca Quran tak rasa apa-apa, tuduhlah diri kamu bahawa kamu dalam kritikal dan nazak ni. Bukan hari ni tak rasa apa-apa baca Quran, dah 10 tahun contohnya, tak rasa apa-apa, menangis pun tak, mengantuk adalah, tersungkur dan tertidur. Okey. Dan orang yang layak dapat berita gembira, wassabirin. Orang yang sabar ke atas apa yang menimpa mereka. Ini ciri-ciri orang beriman. Bila ada musibah je, dia tak merunguk, dia tak marah, dia tak mengamuk, tenang je, dia sabar. Kemudian wal muqimis salah. Orang yang salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cuba tengok susunan ayat ni. Allah sebut salat yang keberapa? Pertama, wajilat. 1. Yang kedua, sabar. 2. Yang ketiga, salat. Yang keempat, sama dengan surah Al-Anfal nanti. Maknanya 2 ni, amalan apa ni? Hati gementah dan sabar. Amalan apa? Hati. Solat dengan zakat, amalan apa? Anggota badan. Betul? Yang mana Allah sebut dulu? Pengajarannya apa? Kalau kamu tak ada 2 ni, solat kamu hancurlah. Solat kamu tak khusyuk. Benda ni paling asas ni. Bila sebut nama Allah, gemetar. Bila ada musibah, sabar, redha. Solat kamu insya-Allah khusyuk. Dan bila kamu infak, senang je keluar. Tapi kalau sini ada masalah, yang 2 selepas ni lagi bermasalah. Boleh? Okey. Satu lagi, surah At-Taubah.
Ayat 124 ke? Mana ni? Siapa ni? Siapa? Oh. Ha? Oh, bukan ni, bukan. Saya silap ni. Ini surah apa ni? Ha? Ya. Oh, tadi bukan 124 kan? Ni, okey. Cuba tadabbur. Wa iza, dan apabila. Ini pun Allah sebut ciri-ciri orang beriman. Ma unzilat. Apa yang diturunkan? Surah. Surah diturunkan kepada, ini Allah nak cerita apa ni? Hal orang beriman dengan hal orang munafik. Bila Quran turun, apa keadaan dua-dua ni? Berbeza tak? Okey, bila diturunkan surah kepada sahabat Nabi, ada yang munafik, ada yang beriman. Faminhum, sebahagian mereka berkata, ayyukum apa dah? Siapa antara kamu zadathu, dengan surah ni menambahkan imannya? Siapa dia? Ada dalam tafsir mengatakan yang bertanya siapa? Orang munafik. Kenapa dia tanya? Sebab nak perli. Bila turun surah dia kata, siapa-siapa yang dah bertambah iman? Sebagai mengejek. Maka dengar, Allah beritahu orang beriman, fa ammal lazina amanu. Ada pun orang beriman, apa berlaku bila turun surah? Fazadathum imana. Bertambah iman. Dan yang kedua, wahum, mereka gembira dengan apa? Orang beriman gembira, tapi gembira dengan apa? Dengan apa? Dengan surah ni lah. Kenapa mereka gembira? Dengan surah ni mereka semakin kenal Allah. Dengan surah ni mereka tahu apa yang Allah perintah dan mereka dapat laksanakan. Dengan surah ni mereka tahu apa yang Allah tak suka, mereka dapat tinggalkan. Ya Allah, seronoknya. Dan mereka akan dapat ganjaran surga. Semakin dapat ayat, semakin faham, semakin dapat taat, orang beriman semakin gembira. Kenapa? Jalannya ke surga semakin mudah. Jadi orang beriman tak gembira dengan dunia. Sebab dunia ni kadang-kadang menipu dan menjadi penghalang kita untuk ke surga. Okey, orang munafik pula bila ada ayat macam mana? Cuba cek kita ada sifat yang mana? Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun. Apabila ada pun orang yang dalam hatinya penyakit. Allah tak kata munafik, cuma Allah bagi tahu sifat munafik. Apa dia? Dia ada penyakit. Penyakit paling bahaya bagi orang munafik, di mana penyakitnya? Dalam hati. Macam mana nak tahu? Kita ni ada sifat munafik ke tak? Macam mana nak tahu? Kalau kita tanya doktor, jumpa doktor kan, doktor, hati saya ada penyakit tak? Ada ciri-ciri munafik tak? Doktor boleh jawab tak? Tak boleh. Doktor kata, saya pun tak tahu, mungkin saya pun ada kot. Okey. Fazadathum. Orang munafik bila turun surah, bertambah apa? Kalau orang beriman, bertambah iman. Kalau orang munafik, bertambah kotor hatinya, bertambah keras. Semakin tak suka pada Al-Quran. Dan rijsan ila rijsihim. Tengok bahasa Al-Quran. Makna apa tu? Rijsan ila rijsihim. Makna apa? Bertambah. Dia tak ada maintain. Saya walaupun hati kotor tapi maintain je. Tak. Dia semakin keras dan akhir sekali Allah tutup dan Allah kunci pintu hati dia. Jadi siapa yang ada sifat ni, baca Quran tak rasa apa-apa. Takutlah dia ada ciri-ciri munafik. Tak rasa apa-apa. Rasa takut tak, rasa gembira tak. Kan? Dan lagi parah pada, sangat malas nak baca dan sangat malas nak tadabbur. Itu penyakit besar tu. Ramai tak yang tak suka tadabbur ni? Ramai. Saya ustaz, saya nak belajar tajwid je. Saya nak belajar taranum je. Ayat. Ayat dia menunjukkan apa? Dia tak suka nak faham apa yang Allah cakap. Bahaya tu. Okey, kita pergi pada
Ada lagi? Okey. Sifat yang ketiga orang beriman dalam surah Al-Anfal. Dan kepada pencipta mereka yatawakkalun. Mereka berserah. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalau ala rabbihim di awal lah, kalau ikut susunan yatawakkaluna ala rabbihim di hujung. Tapi bila Allah dahulukan ala rabbihim, maknanya dia berbeza. Apa dia? Hanya. Dan hanyalah kepada Tuhan mereka apa maksud tu? 100% mereka berserah pada Allah. Tak ada satu pun 0.01% mereka berserah, saya serah pada awak lah, awak nak buat apa, tak ada. Isteri kata apa? Saya serah pada abang. Abang nak cakap apa? Tak ada. 100% kepada Allah. Sebab itulah orang yang tawakal hanya kepada Allah, kelebihannya apa? Kelebihannya apa? Ha? Tak, kelebihan orang yang betul-betul berserah pada Allah. Ha? Tak. Masuk syurga tanpa hisab. Yang Nabi sebut berapa ribu? 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Tak ada soalan dalam kubur, tak ada azab dalam kubur, tak ada azab di pada mahsyar. Sebab sifat tawakalnya. Betul kan? Antara ciri-ciri Nabi kata wala yastarqun. Mereka tidak minta orang ruqyah dia. Dia tak minta orang berdoa pada dia. Kenapa? Aku direct kepada Allah. Aku serah diri pada Allah. Sebab apa dia serah pada Allah? Kenapa dia hanya berserah pada Allah? Sebab dia kena ni. Sebab tu Allah kata Rabb. Allah tak kata wa'alallah. Wa'alallah. Wa'ala Rabb. Apa makna Rabb? Allah pencipta 7 lapis langit. Allah pencipta segala-gala. Jadi kalau aku serah diri aku kepada Allah, agak-agak selamat tak aku? Kalau aku serah diri pada suami, agak-agak selamat tak? Suami cipta berapa lapis langit? Ha? Sebab itulah Hajar duduk tengah padang pasir selamat sebab ada suami. Suami tak ada. Sebab apa? Sebab dia serah pada Allah. Kalau ada masalah, Ibrahim ada kat situ, selesai tak masalah Hajar? Aku tu tak tahu nak buat apa ni, nak cari susu kat mana. Allah nak beritahu hebatnya manusia bukan sebab ada suami, bukan sebab ada jawatan, bukan sebab ada pangkat harta, tak. Sebab dia betul-betul berserah kepada Allah. Pemuda Kahfi, kenapa dia pergi ke gua? Kalau ikut logik, dia nak dikejar oleh kerajaan yang jahat, yang zalim kan? Dan kerajaan akan bunuh dia. Ikut logik, dia pergi ke gua tanpa bawa bekalan. Bekalan ada sikit je. Ikut logik akal, selamat tak dia? Tapi selamat tak? Sebab apa? Kalau dia fikirkan, aku pergi ke gua ni nak makan apa? Peti ais tak ada, tandas tak ada, pintu gua pun tak ada. Musuh nak datang sekejap bila-bila masa. Kalau dia fikir macam tu, dia tak jadi pergi. Tapi dia fikir apa? Allah pencipta 7 lapis langit akan menjaga aku. Tak ada masalah. Okey? Jadi sifat ketiga, berserah kepada Allah. Okey. Jadi sekarang ciri-ciri orang beriman, kita belajar 3. Pertama apa dia? Bila dia sebut nama Allah, gemetar. Saya nak sebut satu je. Bila dengar azan, itu tanda kita beriman ke tak. Bila dengar azan, bangun tak? Berhenti tak apa yang kita buat? Kalau kita tangguh, mana tak gemetar lah tu. Kan? Cuba ada ular, tangguh, sekejap kan? Dengar azannya, terus bangun. Sebab apa? Ciri orang beriman, bila dia sebut nama Allah, gemetar. Yang kedua, okey, selama kita tadabbur daripada tak tahulah berapa lama kan. Dan malam ni saja saya ingat kita dah tadabbur mungkin lebih pada 10 ayat. Betul kan?
Allah kata bila dibaca ayat Allah, Allah tak sebut berapa, iman dia bertambah. Malam ni kita dah tadabbur rasanya lebih 10 ayat. Ada rasa tak iman bertambah? Ini bukan riak, ini menjawab soalan. Ada tak rasa meningkat? Ataupun paling kurang kita rasa, ya Allah teruknya aku dah seminggu aku tak menangis. Ada tak rasa macam tu? Kalau ada, itu positif. Bukan positif COVID ni, positif iman. Sekarang orang risau pasal apa? Isu yang paling besar yang dihadapi oleh rakyat Malaysia sekarang. Harga barang naik. Iman dia dah lama tak naik, okey je. Iman dia turun, okey je. Barang naik, kecoh satu Malaysia kan? Apa masalah barang naik? Kalau barang naik, berdosa ke? Tak berdosa. Tapi kalau iman tak naik-naik, kita baca Quran setiap hari, tadabbur setiap hari, tapi iman tak rasa meningkat. Sepatut yang tu kita terkejut. Bahaya ni, bila iman tak naik, bahaya. Barang naik, biasalah. Mana ada barang turun? Mana sejak kita hidup tak ada barang turun? Tak ada, itu normal, biasa. Okey. Kemudian ayat yang ketiga, sifat yang keempat dan kelima, kita sambung besok. Oh, besok tak ada? Besok, kelas pagi besok ada macam biasa pukul 10 pagi. Kelas malam kita tangguhkan. Jadi sifat orang beriman daripada surah Al-Anfal kita sambung hari Selasa malam, insya-Allah. Okey, kita baca sikit buku ni. 62 amalan pembuka pintu surga. Apa bukti iman kita meningkat? Kita rasa iman kita meningkat kan? Pun ada bukti. Saya nak sebut satu. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, bila orang tanya dia, adakah kamu ni beriman dengan sebenar-benarnya? Maka kata jawab Imam Hasan Al-Basri, iman ada imanani. Iman ada dua. Pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada malaikat, beriman pada rasul, beriman pada Al-Quran, beriman pada qada dan qadar. Kata Imam Hasan Basri, iman tu aku, ya, betul, aku benar-benar beriman. Tapi iman yang kedua, iaitu bila dibaca ayat Allah, iman dia meningkat. Yang tu aku tak tahu, adakah aku termasuk ataupun tak. Betul? Kita boleh jawab, aku beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat. Betul. Tapi tanda beriman yang sebenar, yang kita belajar tadi. Jadi kalau tanda iman kita meningkat, apa dia? Iman meningkat. Iman meningkat, tanda beriman. Okey, tanda pula iman meningkat. Banyak beramal. Mestilah, bila iman dah kuat, amalan mesti. Kalau amalan sama je, itu tak meningkat. Okey, kita tengok amalan pula. Amalan yang keberapa ni? Muka surat 70, siapa ada buku? Amalan yang ke-25. 25 ni dah. 26, okey. Amalan yang ke-26 muka surat 71, iaitu meninggalkan berbantah-bantahan, debat. Sebenarnya dia disebut dah dalam amalan yang ke-25. Jadi tanda kita beriman ataupun amalan memudahkan kita masuk syurga ialah bila orang ajak berdebat ke apa ke, kita tahu kalau berdebat tak ada masalah, bahkan menambahkan lagi, bertegak urat. Maka kita pun tarik diri sebab nak mengelak daripada bergaduh. Itu tanda kita beriman dan amalan memudahkan kita masuk syurga. Dia tersebut hadis ni. Okey, 27, amalan 27. Jujur dan meninggalkan dusta.
bahawa kejujuran akan memasukkan seseorang ke syurga telah ditunjukkan oleh hadis Abu Umamah yang lalu dan juga ditunjukkan oleh hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqa wa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kazzaba." Hadis sahih muttafaqun alaih. Maksud dia, sesungguhnya kebenaran itu. Kebenaran itu apa maksud dia? Bercakap benar. Dari segi perkataan, kita tak pernah bercakap bohong. Yang kedua, benar dari segi perbuatan. Yang kita kata beriman dengan Al-Quran, kita benarkan dengan perbuatan. Iaitu kita faham yang Allah cakap dalam Quran, kita amalkan. Kadang-kadang ilmu lain, tapi perbuatan lain. Itu juga adalah berdusta. Jadi benar dari segi perkataan dan dari segi perbuatan. Kita kata dalam solat apa dah? Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami sembah. Tengok perbuatan kita. Benar tak dengan apa yang kita ucap dalam solat? Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Tapi dari segi perbuatan kita, betul tak? Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Atau ada juga yang kita bergantung pada orang. Okey. Jadi Nabi kata sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu membawa kepada syurga. Laluan ke syurga apa dia? Bermula dengan bercakap benar. Sesungguhnya, kata Nabi lagi, sesungguhnya seseorang yang selalu berbuat jujur akan menjadi orang yang siddiq. Sehingga digelarkan siddiq. Okey, itu bahagian bercakap benar. Dan yang kita minta dalam Fatihah setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Okey, siapa tu an'amta alaihim? Orang yang Allah bagi nikmat pada mereka, siapa? Pertama, yang paling tinggi para nabi. Yang kedua, siapa dia? Siddiqin. Siddiqin. Siapa antara contohnya Siddiqin? Kenapa Abu Bakar digelarkan Siddiq? Dia membenarkan semua yang Nabi cakap. Bukan setakat perkataan, perbuatan pun dia benar. Walaupun dari segi logik akal macam kalau sampai tahap tu, insya-Allah boleh masuk tahap yang kedua, iaitu Siddiq. Tapi kalau tak boleh yang kedua, yang ketiga syuhada. Tapi kena pergi berjihad dulu, mati syahid. Kita ada peluang untuk mati syahid, tapi bukan dalam peperangan, dalam kelas bahasa Arab. Yang keempat, kalau tak boleh yang ketiga, salihin, insya-Allah. Okey. Kemudian Nabi kata sesungguhnya berdusta, berbohong adalah kejahatan. Berbohong adalah satu kejahatan. Tak payah bagi alasan apalah. Kecuali 3 tempat kan yang kita sebut tadi. Salah satunya dalam peperangan untuk maslahat yang lebih besar. Yang kedua, mendamaikan. Yang ketiga, antara suami dan isteri. Tapi kalau dia bohong pada isteri, kalau benarkan dia kahwin dapat payah emas, itu ke neraka. Okey, sedangkan kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Dan sesungguhnya seseorang itu akan terus bercakap bohong sehingga ditulis di sisi Allah siddiq. Apa makna ditulis? Mana tabiat bercakap bohong tak akan tertanggal daripada dirinya sampai kiamat. Dan kalau kita perasan orang yang suka cakap bohong, bila berbohong satu, dia akan berbohong yang kedua, yang ketiga kan. Dia terperangkap. Patah nak patah balik. Sebab itulah bercakap benarlah walaupun apa keadaan. Walaupun kadang-kadang kita okey kan, tapi jumpa polis tahan.
Kenapa bawa lebih pada 90? Kita jawab apa? Isteri nak bersalin. Pada isteri umur 80. Kadang-kadang spontan kita bercakap bohong. Okey? Jadi hadis ni simple aja. Satu jalan ke syurga bermula dengan bercakap benar dan melakukan perbuatan mengikut apa yang kita faham. Yang kedua, ke neraka bermula daripada bercakap bohong. Kadang-kadang bercakap bohong dari segi perbuatan. Inna salati, salat aku, wa nusuki, ibadatku, lagi? Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, semua untuk Allah. Tengok-tengok kat luar, buka aurat dah. Kamu buka aurat untuk siapa ni? Berbohong tak dengan Allah? Dan berbohong yang paling besar dosanya berbohong di hadapan Allah dalam solat. Jadi sebab itulah dalam solat kena faham apa kita baca, kena hayati. Okey, cukup lah. Kita sambung insya-Allah pagi besok insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal